Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya lawan bagi iradah itu karahah, artinya benci, dan barang yang diatofkan atasnya jua bukan menjadikan yang tersebut itu, dan bermula berbetulan antara yang demikian itu dan antara iradah daripada berbetulan antara adam, yakni al-karahah dengan makna adamil iradah, yakni tiada suka, menjadikan ataupun membinasakan, dan antara malakah, yakni makna yang berdiri dengan lainnya, maka yang dikendaki dengan dia di sini iradah, dan hanya senya adalah yang demikian itu menafikan bagi iradah kerana keluar suatu daripada alam ini, daripada iradah Allah Ta'ala itu, menafikan umum ta'alluq, dan terlebih hak pula keluar sekaliannya alam daripada iradah, maka bermula bernafi-nafian antara yang demikian dengan iradah daripada sekira-kira umum ta'alluqnya, bukan daripada sekira-kira zatnya, bersalahan menjadikan dengan kerana atau dengan tabiat. Maka bahawasanya ia menafikan bagi iradah daripada sekira-kira zatnya, dan tiada perbezaan antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi atasnya perkataan musannif, bersalahan bagi Mu'tazilah, sekira-kira dijalankan oleh mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada dikehendaki akan segala kejahatan, dan telah buat hujah sekala mereka itu dengan bahawasanya menghendaki akan kejahatan itu jahat, dan dengan bahawasanya ditegahkan daripada barang yang dikehendaki dan disuruh dan suruhan barang yang tiada dikehendaki itu adalah safih, sia-sia, tiada berguna, dan dengan bahawasanya diseksa atas orang yang dikehendaki itu zalim, padahal Allah Ta'ala Maha Suci daripada demikian itu sekaliannya. Maka dijawabkan atas sekalian mereka itu oleh segala ahli sunnah dengan bahawasanya yang demikian itu dita'alluqkan jahat atau sia-sia, tiada berguna atau zalim dengan nisbah pada Allah Ta'ala,
Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada ditanya orang akan dia daripada apa jua pekerjaannya, dan bermula hikmah serunya dan tegahnya, tanda percubaan atas hambanya apa, adakah ia taat atau tiada, dan tiada datang melintang atas mazhab ahli sunnah itu oleh firman Allah Ta'ala, wala yarda li ibadihil kufur. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata. Masih menghidupkan kita di pagi ni, alhamdulillah. Syukur kita nikmat hidup itu. Tak ada siapa boleh menghidupkan kita. Bahkan bukan saja hidup, daripada tak ada ni Allah Ta'ala wujudkan kita. Tiada siapa boleh mewujudkan kita melainkan Allah. Alhamdulillah, Allah lah yang menghidupkan kita, mengadakan kita. Dihidupkan kita pula, lahir daripada mak ayah kita Islam, dengan syariat yang Allah Ta'ala syariatkan kita. Kita dihukum Islam, melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, limpah kurnia dan belah ihsan dia lagi, dia beri kita keterbukaan hati dan kebolehan, kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberikan kita nak bertaubat daripada dosa, kesilapan, kealpaan, ketelanjuran kita yang telah kita buat, melawan perintah Allah Ta'ala, yang kita tak patuh perintah dia, banyak cuaikan dan sia-siakan umur yang dibagi untuk mengenali dia, mentaati dia. Mujurlah dia jadikan kita nak taubat dan sedar dan mohon kemaafan daripada dia. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita. Benar-benar ada perasaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melayakkan kita untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur banyak Allah Ta'ala jadikan kecenderungan dalam hati kita nak ikut dia, mencontohi dia, mengenali dia, banyak selawat dan salam atas dia. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita keupayaan, keinginan, kehalubaan untuk berada dalam majlis yang mulia seumpama ini, untuk kita insya-Allah meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni adalah lawan bagi iradah. Allah mesti dibuat setiap satu semua dengan kehendak dia, sama ada baik atau buruk. Dan kehendak apa yang dia nak buat, semua dah dibuat keputusan. Takkan ada apa yang berubah, apa yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala, yang sabit pada zat dia. Takkan ada berlaku sebarang perubahan, kerana mustahil Allah Ta'ala, dia belum tahu dan belum buat keputusan apa yang nak dibuatnya. Satu, kalau ada ayat-ayat Quran yang menampakkan seolah-olah ada macam tak ketetapan pada Allah Ta'ala untuk buat sesuatu, itu bukan nisbah ilmu dia, itu bukan nisbah iradah dia, bahkan itu adalah nisbah apa yang nisbah dengan apa yang sabit di makhluk, nisbah di atas proses sabak musabak, nisbah apa yang diperintah untuk ditulis di azali, untuk ditulis di Lauh Mahfuz. Antaranya ayat Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha', Allah Ta'ala dia boleh memadam apa saja dia kehendaki. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, dan dia boleh menetapkan apa saja dia kehendaki. Jadi faham padam dengan tetap ni, seolah-olah Allah Ta'ala ni ada yang dia padam, ada yang dia biarkan. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang tu bukan pada ilmu dia, itu yang diperintahkan supaya qalam tulis di Lauh Mahfuz. Dan ada sebahagian yang ditulis di Lauh Mahfuz ni yang bertakluk. Bertakluk ni maksudnya buat macam ni jadi gini, buat macam ni jadi gini. Makan banyak, tidur lewat, bangkit lewat. Contohlah kan, dia tengok bangkit awal,
contoh. Ataupun jadi asal nak kata tengok bangkit awal itu macam mana? Atas bicara yamhullahu ma yasha wa yuthbit, ada yang dia padam, ada yang dia isbatkan. Kalau ikut asal makan banyak tidur lewat contohlah kan, bangkit lewat contoh. Allah Ta'ala padam dengan bangkit lewat tu, tukarkan dia dengan bangkit awal. Nisbah boleh je. Asal nak sebut ialah boleh tu pandang pada sudut sabab musabab, usaha ikhtiar, cause and effect. Itu itibar kita. Adapun nisbah ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala yang tanjizi kodim, semua dah sabit, tak ada istilah padam-padam, tak ada istilah benda yang belum pasti dan belum tentu Allah Ta'ala buat. Mustahil. Satu sebut dalam Quran tu, ujung belakang dia, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, itu yang kat Lauh Mahfuz. Pasal diperintahkan untuk tulis, ada yang dikekalkannya, ada yang diperintahkan untuk padam. Yang tu Lauh Mahfuz makhluk kan. Tapi ujung tu wa indahu ilmu umul kitab, di sisi Allah Ta'ala ibu bagi segala kitab. Antara kata ulama tafsir, apa dia ummul kitab, itulah ilmu Allah Ta'ala yang sabit di zat dia. Jadi ilmu dia memang yakin, putus, inkishaf. Iradah dia juga putus, dia dah takhsis kan? Jadi yang yamhullah wa yuthbit ni apa? Begitu juga buat ud'ullah astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, atau seumpamanya yang kata nak menunjukkan syarat in tansurullah yansurkum. Yang itu adalah proses sunnah, proses sabab musabab, proses cause effect Allah Ta'ala buat atas muka bumi. Buat atas muka bumi ni dia dengan atas kaedah tu, buat ni jadi ini, buat ni jadi ini, buat ni jadi ini. Suis tutup padam. Yang tu proses kat sini. Adapun yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala dan yang dah dia takhsiskan dengan iradah dia, dengan ilmu jelas inkishafnya, dengan iradah dah pasti takhsis dia, tanpa ada sebarang perubahan. Mustahil pada Allah Ta'ala ada benda yang belum dia pasti ataupun belum nyata apa dia nak buat. Mustahil. Baik, dia tak mustahil itulah, maka mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu dalam keadaan dia benci. Mustahil karahah pada Allah Ta'ala, mesti dibuat semua dengan iradah pada dia. Dan masuk benci itu tak suka buat satu, bukan dengan kehendak dia, bukan dengan iradah dia. Baik, itu mana asal yang nak faham lah. Lawan bagi iradah, karahah tu dengan mana mustahil ada sesuatu dengan bukan kehendak. Okey, siap. Ketahui olehmu bahawasanya lawan bagi iradah. Jadi apa yang kita nak sambung ambil bicara daripada kitab dia ni, benda ni halus sikit lah dia nak sebut. Pula tu dengan ada pembahasan ilmiah dan agak lanjut juga dia nak bicara apa ni. Tengok macam mana kita boleh hadam tak hadam, dengan bahasa dia pun agak meleret-leret sikit. Kalau saya bahasakan gitu. Pertama dia kata ketahui olehmu bahawasanya lawan bagi iradah itu karahah. Terjemah asal karahah ni benci. Masuk benci ni bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Okay. Dan barang yang diatofkan atasnya, dan barang yang diatofkan atasnya jua bukan menjadikan yang tersebut itu
Jadi lawan bagi iradah tu karaha, dan apa yang diatofkan, apa yang atof ni, apa yang didatangkan dengan huruf atof selepas daripada perkataan karahah tu, ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala. Cuma kalau ikut apa yang diatof tu dia tak sebut lagi ya. Kalau tengok kitab yang kita pegang ni, muka surat 24 tu, tengah itu au ma'az zuhuli awil ghaflati, yang dalam kurungan tu au bit tab'i au bit ta'lili, yang itulah maksud dia apa yang diatof. Boleh? Ni bahasa baca kitab ada syarah macam ni ya, ragam dia kan. Jadi perkataan dia kata lawan bagi iradah ni adalah benci, karaha, dan apa yang atof tu ialah dalam kurungan tengah kitab tu zuhul. Terjemah zuhul tu lalai, lali, ghaflah, lupa, au bitalil, bawah ke itu 5 baris tu dalam kurungan tu, itu dalam matan tu, atau dengan taklil, maksudnya dengan berelat. Satu lagi 25 tu 4 baris pada atas dalam kurungan, au bitabi, ataupun dengan tabiat. Jadi asal matan tu au ma'az-zuhuli awil ghaflati au bitalili au bitabi. Asal matan. Itulah istilah dia, karahah dan barang yang diatofnya. Jadi lawan tu adalah karahah, zuhul, ghaflah, bitabi'i ataupun bitalil, bukan menjadikan yang tersebut, bukan bagi jadi. Iradah tu, lawan bagi iradah tu, kalau bagi jadi, lawan dia tak bagi jadi kan. Jadi yang mustahil pada Allah Ta'ala tu, ada iradah berserta dengan lupa, lalai. Ada iradah buat sesuatu. Jadi dengan mana bukan buat, baru cadang nak buat, tapi cadang tu dalam keadaan ada ghaflah, ada zuhul atau bitabi. Dia nak syarah situ lah. Siap. Itu pertama. Jadi lawan iradah ni asal yang sebut bukan menjadikan yang tersebut, bukan bagi jadi. Macam mustahil bagi jadi dengan ada keadaan benci, lalai, lupa, ataupun buat tu dengan berkerana ataupun di atas satu tabiat. Subhanallah. Ya. Yang tu dia nak huraikan maksud karahah. Habis. Dan bermula berbetulan antara yang demikian dan antara iradah. Okay. Lawan pula. Asal disebut iradah, lawannya apa? Karahah. Dengan mana? Kalau asal bahasa Arab, adami iradatihi lahu ta'ala, au ma'az zuhul, awil ghaflah, au bit ta'lil, au bit tab'i. Jadi lawan yang diberikan tu, dan antara iradah daripada berbetulan antara adam, yakni karahah, yang adamil karahah, dengan mana antara adam tu ialah karahah yang memang asal disebut matan tu, dengan berserta apa yang diataf, dengan mana adamil iradah, dengan mana
adamil iradah. Karahah tu dengan mana? Adamil iradah. Bukan karahah benci tu dengan mana tak suka, tapi karahah tu dengan mana? Tak ada kehendak. Itu maksud. Nanti yang disyarahkan karahah tu dengan mana? Adami iradah. Ya. Yang ni terjemah dia kalau asal tiada suka, menjadikan ataupun nak membinasakan. Satu. Dan juga kata dia, lawan ni ialah lawan antara malakah. Yang ni masuk malakah ni makna yang berdiri dengan yang lain. Masuk malakah ni, masuk makna ni sifat. Sifat yang berdiri dengan yang lain. Sifat yang ada pada sesuatu. Yang lain tu maksudnya sifat yang ada di zat. Maka kata dia, antara iradah dengan karahah apa yang di atas tu, begitu juga disebut malakah ni. Cuma malakah tak ada dalam matan. Tapi masuk malakah ni sebab apa? Kebolehan untuk buat sesuatu yang memang sabit di zat. Yang malakah tu dia kata makna dia, dia ialah makna yang berdiri dengan yang lain. Dia adalah satu sifat yang sabit pada satu zat. Itu maksud dia. Maka yang dikenaki dengan dia di sini, bila sebut malakah, sebut dalam tempat macam ni, maksud dia adalah iradah. Jadi mesti Allah Ta'ala buat sesuatu dengan iradah dia, malakah dia. Cuma dia nak bahas, saya tolong baca, saya baca je lah kan. Pasal mesti Allah Ta'ala buat dengan iradah dia. Dan bila dia buat tu, kalau atas istilah nak ambil malakah tu, mesti dia buat dengan malakah dia. Istilah malakah ni, apa nak sebut? Kemahiran dan keupayaan membuat sesuatu dengan apa yang sepatutnya. Itu dia panggil malakah. Dia satu sifat yang sabit pada satu zat. Khasnya pada Allah Ta'ala atas nama iradah ni, bila masuk, kalau disebutkan malakah sekalipun, maksud dia adalah iradah. Itu maksud dia nak cerita tu. Hanya senya adalah yang demikian itu menafikan bagi iradah. Baik. Jadi perkataan karaha ma'az zuhul awil ghaflah aw bitab'i aw bita'lil aw bita'lil aw bitab'i itu, dia maksud dia menafikan bagi iradah. Semua huraian tu nak menafi iradah dengan makna adami karaha. Jadi dia ialah dengan istilah disebut sini naqid bagi perkataan iradah. Kerana keluar sesuatu daripada alam ni. Baik. Alasan dia kata maksud yang dikenaki dengan apa huraian diberi itu adalah adami karahah saja. Maksudnya dengan tak ada kehendak. Kerana keluar sesuatu daripada alam. Jadi isu yang antara kita bicara yang lepas, atas persoalan bolehkah Allah Ta'ala keluarkan aku daripada alam ni, dengan bahasa dia kata Allah Ta'ala, yang perkataan tu jadi kufur atau tidak. Dia kata Allah Ta'ala tak kuasa untuk keluarkan aku daripada alam ni. Dia sebut macam tu. Ataupun Allah Ta'ala ni tak kuasa untuk keluarkan aku daripada kerajaan ni, kata dia. Kerana keluar sesuatu daripada alam ni daripada iradah Allah Ta'ala itu, dia menafikan umum ta'alluq. Macam mana pun dari sudut tu, dia menafikan umum ta'alluq. Pasal ta'alluq iradat ialah benda mungkin.
keluar sesuatu daripada alam ni, dia menafikan umum takluk. Dan terlebih hak pula, apatah lagi dengan bahasa kita mudahnya tu, keluar sekaliannya alam ni daripada iradah ni. Alam ni keluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya alam ni memang bukan daripada kehendak Allah Ta'ala. Maka kalau ikut, dia lagilah menafikan umum takluk kudrat. Dengan bahasa lain, yang ni bukan takluk kudrat. Itu kot maksud dia nak sebut. Jadi kalau macam tu, maka bermula bernafi-nafian antara demikian itu. Demikian mana? Keluar sesuatu daripada alam ni daripada iradah, dan juga keluar sekalian alam daripada iradah. Ni demikian ni, berlawanan nafi macam ni dengan iradah adalah daripada sekira-kira umum takluknya. Dia dah lawan daripada umum takluk, bukan daripada sekira-kira zatnya, bukan daripada sekira-kira apa yang pada zatnya, pada realitinya, pada sebenarnya, pada dirinya. Bersalahan menjadikan dengan kerana atau dengan tabiat. Berbeza dengan menjadikan sesuatu dengan berkerana, dengan taklil atau dengan tabiat. Maka bahawasanya ia menafikan bagi iradah, dia menafikan daripada sekira-kira zat, bukan menafikan daripada umum takluk. Jadi dia ada bahas halus tu, dia bahas dia halus sangatlah. Pasal dia membeza antara membuat sesuatu dengan adamil karahah atau ma'az zuhul awal ghaflah, berbanding dengan buat sesuatu dengan taklil ataupun tabiat. Buat dengan taklil dan tabiat itu menafikan iradah, iktibar zat iradah tu. Kalau buat dengan karahah ataupun zuhul abil ghaflah, dia menafikan dari sudut umum takluk. Saya tolong hurai apa dia sebut je. Memang pembahasan ni halus. Saya nak sembang ada detail-detail pun, dengarlah kita baca apa. Kaedah kita baca kitab macam ni kan. Pasal kita atas nama disiplin baca kitab, lalu kita tak langkah-langkah pun kan. Baca, mana boleh hadam lah. Ada bab melengung kita, apa benda lah dia nak cerita ni. Baik, satu ada orang kata, bacalah kitab besar sikit. Kalau saya kata nak baca kitab besar boleh, takut kau tak faham apa benda dia cerita dalam tu. Pasal ada benda dia bahas, ada yang kita matan pun tak faham, tak pernah lalu. Matan pula ada disebut sekerat. Macam kita baca ni, yang dia nak syarah tu ada sebahagiannya disebut ke depan. Dia bahas ni seolah-olah memang matan ni dalam kepala kita. Yang kita dah tahu apa yang dia nak bicara. Lepas tu dia sebutlah, sebut macam ni, karahah beserta zuhul abil ghaflah, ataupun buat masuk adami iradah tu dengan mana dia buat ni ta'lil bitab'i. Jadi dia sebut dan dibahas di syarah tu seolah-olah kita yang baca kitab ni, yang mengaji, yang mengajar baik, seolah-olah memang dah mahir dah apa benda dia nak sebut dan nak cerita ni. Satu di syarahnya tu. Kita tak pernah lalu, baru nak mengadap. Yang tu yang baca kitab macam ni, ada orang tak faham dengan level apa dia nak bicara, tu yang lari malam. Tapi atas kita baca disiplin baca kitab macam ni, tengok lah. Dan juga kalau kita nisbah nak ambil ibrah itu apa dia? Tu yang kata kena mengaji lama tu kan. Sekali lalulah sebutnya tu. Jadi kena perhatilah antara dia sebut ada perbezaan antara nafi apa lawan bagi iradah. Adakah dia nafi ta'alluq kan
bagi umum, menafikan umum ta'alluq iradah, ataupun dia menafikan sekira-kira zat diri iradah itu sendiri. Pasal buat sesuatu dengan tabi'i ataupun buat dengan ta'lil, memang bukan iradah lah nama dia. Kalau buat dengan lupa, lalai ataupun lali tu, yang tu menafikan umum ta'alluq iradah. Tu kata halus sangat dia bahas. Halus sangat. Dan dia kata tiada perbezaan antara kebajikan dan kejahatan. Okey, siap. Yang tu satu sudut. Habis. Yang ni satu sudut lain pula dia sebut. Allah Ta'ala mustahil dibuat sesuatu tanpa iradah. Itu dia punya point dia. Mesti Allah Ta'ala buat sesuatu dengan iradah. Jadi tentulah bila kata Allah Ta'ala buat dengan iradah dia, tentulah tiada perbezaan antara kebajikan dan kejahatan. Itulah. Jadi itu yang kalau dengan bahasa saya sebut, Allah buat iblis, memang Allah nak iblis jadi iblis. Bukan Allah Ta'ala buat iblis, dia sebenarnya tak nak bagi iblis jadi iblis. Asalnya buat Azazil, tengok-tengok jadi iblis. Takkan macam tu. Kan? Jadi apa yang berlaku di alam ni, yang kita duk lihat, ada yang nama baik ataupun jahat, mesti semua tu buat dengan iradah. Mustahil buat tu dengan zuhul, ghaflah, istilahnya dalam keadaan lalai, lali ataupun lupa. Mustahil lah begitu. Ataupun tak ada, tengok-tengok, tu bahasa kita, tengok-tengok jadi gitu. Buat Azazil jadi guru malaikat, tengok-tengok paling dadah jadi iblis. Itulah. Buat manusia untuk sembah orang Ta'ala, tengok-tengok bangkang orang Ta'ala. Tu engkar pula perintah orang Ta'ala. Takkan dengan bahasa tengok-tengok, dengan mana Allah Ta'ala bukan kehendak dia nak buat macam tu, tiba-tiba jadi gitu. Subhanallah. Tu yang faham di atas kata semua buat dengan iradah, mustahil dengan keadaan bukan ada iradah. Tak ada beza lah antara kebajikan dan kejahatan. Jadi semua mesti dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita belajar dalam bab qada qadar pun memang macam tu kan. Beriman qada qadar ni apa maksud dia? Semua berlaku dengan ketentuan Allah Ta'ala, dengan ketentuan dia azali, dan pelaksanaan pun dengan dia. Dia yang melaksana apa yang dia tentu kan. Bukan ada apa yang berlaku ni bukan dengan ketentuan dia, dan pelaksanaan bukan daripada dia. Subhanallah, mana mungkin gitu. Jadi tentulah atas faham kata semua buat dengan iradah, mustahil ada karahah ataupun ma'al ghaflah ataupun zuhul ataupun bitabi'i ataupun bita'lil. Tak ada beza lah antara kejahatan dan kebajikan. Seperti barang yang melengkapi atasnya perkataan musannif. Macam mana umum musannif sebut, semua tu mesti buat dengan iradah. Itu umum dia. Mesti buat dengan kehendak dia. Takkan buat dengan sesuatu yang ada istilah rupa lalai. Takkan ada. Jadi taklah dengan lalainya Allah Ta'ala buat Azazil, tengok-tengok jadi iblis. Subhanallah. Mustahil. Di atas lalainya jadikan Bursisa, Bal'am bin Ba'ura, tengok-tengok di belakang jadi kufur. Subhanallah. 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 Takkanlah dengan ghaflah, dengan tak sengajanya Allah Ta'ala buat manusia ni, lepas tu dia pun tak tahu nak apa, tengok-tengok dia pilih di kalangan dia ada Nabi Rasul seorang. Mustahil. Jadi nisbah berlaku kejahatan, asalnya kebajikan, ataupun asalnya satu benda biasa, ya tengok jadi kebajikan, mustahil berlaku semua tu macam tu. Bahkan setiap satu yang berlaku tu memang adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala yang pasti daripada dia. Jadi tak ada beza
Bila buat sesuatu ni dengan semua iradah Allah Ta'ala, sama ada dia kebajikan atau kejahatan. Dia tak sebut itu. Jadi perkataan musannif yang disebut mustahil adami iradatihi, karahah tu adami iradatihi awil ghaflati awil zuhuli, itu umum maksud perkataan pengarang. Pengarang tu matan yang dalam kurungan tu. Baik, siap. Yang ni kita ahli sunnah wal jamaah memang faham ni. Tak ada sesuatu berlaku, kalau bahasa moden sikit, apa? Di luar daripada kotak iradah. Bahasa di luar kotak ni. Tu bahasa tu moden lah sikit. Misalnya COVID-19 ni, adakah berlaku di luar daripada kotak iradah Allah Ta'ala? Kalau nak guna bahasa itu. Macam tu kan? Subhanallah. Kan sampai satu dunia efek macam ni. Adakah berlaku di luar daripada kehendak Allah Ta'ala? Mustahil. Itulah maksud yang asal dia nak cerita. Bila kata buat tu dengan iradah, sebaliknya tu adalah mustahil. Jadi tak ada beza antara kebajikan dan kejahatan. Pastinya semua tu adalah memang Allah yang menentu nak jadi macam tu. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Okey, dah cerita Mu'tazilah pula kan. Kita ahli sunnah macam ni. Mu'tazilah macam ni. Jaga sikit. Pasal ni pahaman Mu'tazilah diistilahkan, dikategorikan sebagai Mu'tazilah pasal ada pahaman sesat itu. Pasal ada benda yang menyalahi daripada qawaid ulama ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Sekira-kira Mu'tazilah ni dijalankan oleh mereka itu Mu'tazilah, pahaman mereka ni, jalan mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada kendaki akan segala kejahatan. Mu'tazilah dia punya faham Allah Ta'ala tak akan ada kendaki buat benda jahat. Semua kehendak Allah Ta'ala adalah baik-baik belaka. Dan maksud dia baik-baik itu, mustahil Allah Ta'ala buat benda jahat. Setiap benda jahat dia tak akan mengatakan tu adalah iradah Allah Ta'ala. Itu luar daripada kotak iradah Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam konteks jadi iblis tu, Allah Ta'ala jadikan dia Azazil. Saya sebut macam tu rasa boleh faham tu kan. Cerita pun kadang kita biasa dengar, dan saya biasa sebut sekali lalu lah, bahasa Azazil tu. Asal nama iblis ni bukan iblis, dia Azazil. Kalau ikut Mu'tazilah, dia tengok jadi iblis. Bila diperintahkan sujud li Adam, ila iblis tak mau sujud. Iblis tak mau sujud tu bukan iradah Allah Ta'ala. Yang tu memang iblis di atas apa Allah Ta'ala beri kat dia, kuwah yang Allah Ta'ala beri kat dia. Tu yang menjadi Mu'tazilah macam tu. Kuwah yang Allah Ta'ala beri kat iblis, maka Azazil pun jadi iblis. Jadi iblis tu mustahil ke Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala bukan kendaki jahat. Jadi menghendakikan iblis jadi Azazil tu pada Mu'tazilah itu adalah jahat. Jadi kaedah Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tiada kendaki akan kejahatan. Kaedah kita macam mana? Baik buruk semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Satu kita orang beriman ni, kita kena belajar kaedah ilmu tauhid ni. Apatah lagi dengan ilmu tasawuf, macam mana nak tempuh setiap benda dalam harian ni. Setiap benda dengan ketentuan Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala buat dengan sia-sia, mesti ada hikmah dan rahsia. Macam tu kan kita punya prinsip kan. Jadi dapat benda baik pun belajar macam mana supaya kenal sifat ketuhanan dan kita hukum bertuhan. Kalau dapat benda buruk pun kita kenal dan kita boleh melalui dia dalam keadaan kita faham prinsip ketuhanan dan kita bertindak tu, inilah prinsip bertuhan. Bertuhan ke Allah Ta'ala, Allah yang tentu kita macam ni. Kalau benda baik, bahasa mudah dia syukur. Kalau benda buruk, sabar. Tak ada apa kita keluh kesah, tak ada. Siapa? Benda buruk, sabar sikit. Nisbah tindakan sabab musabab nak buat macam ni itu satu hal. Tapi kita bicara atas iman kita, yakin kita berlaku sesuatu dengan iradah ni, dia mesti atas prinsip tu kan. Itu kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah dia macam lain.
Mu'tazilah tak tahulah prinsip sabar dia apa-apa macam mana. Pasal dia dah kata dah, benda baik Allah Ta'ala kehendak, jadi benda jahat, yang ni bukan kehendak Allah. Jadi dia jadikan setiap benda yang nama buruk ni, yang tu di luar kotak iradah. Kaedah kita, baik buruk ketentuan Allah Ta'ala. Cuma benda buruk, kalau disebab bercakap, kita tak blame dan salahkan Allah Ta'ala. Salahkan Allah Ta'ala tu, yang tu salah. Pasal kaedah kita bukan menyalahkan Allah Ta'ala. Kaedah kita kena yakin yang ni adalah ketentuan Allah Ta'ala. Tu. Dan di atas kita hamba, apa saja ketentuan Allah Ta'ala mesti berlaku kat kita. Kewajipan kita adalah bersabar dengan apa saja ketentuan dia. Dan laksanakan kehidupan seharian tepat macam mana kehendak dia. Contoh, selalu ada air, tentu dia bagi kemarau, tak boleh wuduk, tayamum. Contoh mudah lah kan. Asal dia bagi sihat, sembahyang berdiri. Tentu sakit lutut, takkan tak sembahyang. Sakit lutut, sembahyang duduk. Contohlah kan. Jadi maksudnya bukan dengan apa orang Ta'ala bagi tu, kita keluh kesah, lepas tu menukar pula istilah apa benda yang berlaku yang berupa bencana tu, yang ni bukan daripada iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak masuk campur dalam bab macam ni. Bukan macam tu. Bahkan memang tetap daripada Allah Ta'ala. Cuma kat kita, apa yang kita boleh laksana, kalau contoh sembahyang dia, tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk lah. Dah sakit lutut, contohlah kan. Dah patah kaki, dah tak larat. Memang perintah Allah Ta'ala pun, kalau memang kemampuan ada, diri. Kalau tak mampu diri, duduk kan. Ya, kita belajar fiqh pun macam tu, ulama urai kita. Jadi taklah dengan nanti bila ada kejahatan, keluarkan yang ni daripada kotak kehendak Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Jangan salah faham macam mana pahaman-pahaman Mu'tazilah ni. Baik. Dan telah buat hujah segala mereka itu, Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni ada benda-benda macam ni dijadikan dalil. Tengok. Dia kata bahawasanya menghendaki akan kejahatan itu jahat. Ini yang kita pakai semata-mata emosi dia untuk dia membuat hukum. Akal memang ada berakai, tapi akal dia tak berakai. Atas kadang orang sebut buat hukum hakam akidah dengan hukum dengan akal dia semata-mata. Buat hukum akidah ni antara keputusan dia memang akal. Tapi yang ni buat dengan akal itu maksudnya buat ikut nafsu dia. Kalau buat dengan hukum akal yang macam mana ta'rif dalam ilmu tauhid, buat dengan akal, semestinya dia sempurna. Pasal kalau akal, dia mesti disebahkan benda sempurna. Cuma bahasa Melayu kita, buat ikut akal dia. Akal itu maksudnya kehendak nafsu, bukan hukum akal yang asal-asal maksud ta'rif hukum akal. Boleh faham saya sebut apa tu? Satu, kalau bahasa dalam kitab dia sebut hukum akal, dia mesti benda yang sabit dengan benda yang kematangan dan kewarasan, baru panggil akal. Tu bahasa kita kalau sebut ikut akal dia je. Ikut akal dia tu maksudnya ikut nafsu, bukan ikut kepala. Bahasa kita ikut kepala otak kan? Bukan ikut hukum akal. Kalau ikut hukum akal betul-betul, dia mesti di atas kematangan dan kewarasan. Dia takkan buat macam tu. Yang tu buat macam tak berakal nama dia. Boleh faham sikit istilah tu. Jadi kalau ikut akal dia, jadi kalau ikut nafsu buat Mu'tazilah ni dan selera dia, dia faham menghendaki jahat adalah jahat. Allah Ta'ala menghendaki buat iblis, memang dia nak bagi jadi iblis adalah jahat. Siapa tu? Mu'tazilah. Jadi yang tu dijadikan hujah. Munasabah yang tu dijadikan hujah. Lagi? Dengan bahasanya, baik, apa alasan dia yang tu jadikan hujah? Di atas alasan ditegahkan daripada barang yang dikenaki
dan disuruhkan barang yang tiada dikehendaki itu safih, kata dia. Alasan dia ditegah daripada barang yang dikehendaki. Allah tak kehendaki, tapi benda tu ditegah. Satu. Dan disuruhan barang yang tiada dikehendaki, ataupun benda tu disuruh tapi Allah tak kehendak. Yang ni bodoh kita, adalah safih. Yang tu adalah safih namanya. Misal Allah Ta'ala suruh tak solat. Ni kita cerita ni cerita pahaman Mu'tazilah. Allah Ta'ala suruh tak kita solat, tapi ada tak lagi orang tak solat? Jadi orang tak solat tu macam mana boleh jadi? Kaedah kita semua ketentuan Allah Ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah macam mana? Tak. Takkanlah Allah Ta'ala suruh solat, tapi ada orang tak sembahyang tu, Allah yang kehendaki orang tu tak solat. Dengar sekali betulnya. Betul juga dia. Takkan dia suruh solat, betul, tapi ada yang memang kehendak dia tak bagi orang tu solat. Betul juga. Logik juga dia sebut. Logik pula otak kau. Kata apa? Allah memang dia tak suruh solat. Sorry. Allah memang disuruh solat. Tapi dengan apa dia beri kat kita, dengan sunnah dijadikan alam apa, macam kehidupan, sabab musabab, apa ni, iblis, syaitan, nafsu, apa semua ni, ada yang diri, ada yang patuh, ada yang neraka. Betul? Nak soal macam ni, tak lazim daripada apa yang dia suruh mesti dia jadikan manusia itu macam mana dia suruh. Tapi mesti apa yang berlaku tu dia kehendaki, dan tak semestinya apa yang dia kehendaki itu adalah macam mana dia perintah. Dia perintah tak iblis beriman? Dia perintah tak iblis taat? Tapi taat tak iblis? Tak. Allah ke yang memang menentukan iblis tak taat? Allah Ta'ala perintah tak iblis jadi kufur? Tak. Tapi adakah Allah Ta'ala kehendak dia beriman? Kehendak tak beriman, pasal memang jadi tak beriman. Tapi suruh tak jadi iman. Yang tu antara kita dah bicara dulu dalam bab iradah dulu. Ada beza antara iradah, amar, dengan khasnya iradah dengan suruh, iradah dengan redha, izin. Kena faham ada beza kat situ, dua sudut tu. Taklah lazim daripada bila Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tentu di situ redha. Tak. Allah yang memang jadikan iblis, nak jadikan iblis. Tapi Allah Ta'ala tak redha dengan iblis. Allah Ta'ala jadikan Fir'aun tu Fir'aun. Memang Allah yang kendakkan Fir'aun jadi Fir'aun, tapi Allah Ta'ala tak redha Fir'aun jadi Fir'aun. Pasal Allah Ta'ala hantarkan Nabi Musa ke Fir'aun. Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk taat dia. Usjudu li Adam. Allah Ta'ala tak perintah untuk jadi kufur, jadi pelak itu Allah Ta'ala tak suruh. Jadi ada beza, nak sebut beza kan antara iradah dengan suruh, dengan amal. Pasti beza. Tu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kena faham dalam konteks macam tu, baru boleh faham dengan tepat antara iradah ni dengan suruhan Allah Ta'ala dan larangan dia. Kalau Mu'tazilah dia jadikan yang tu sebagai alasan untuk menunjukkan Allah Ta'ala mustahil buat kejahatan. Pasal Allah Ta'ala memang tak macam mana disebut tadi, tegah daripada barang yang dikendak. Allah perintahkan iblis supaya beriman, supaya taat, tapi kehendak Allah iblis tak taat. Kata dia, bahasa disebut tadi apa? Sebelum sapih ni,
jahat tu. Mengendaki akan kejahatan tu jahat satu. Tegahkan daripada barang yang dikendak dan disuruhkan apa yang Allah Ta'ala hendak tapi orang Ta'ala tegah. Apa yang orang Ta'ala yang ni kehendak Allah Ta'ala, iblis jadi iblis, tapi dia tak perintahkan iblis jadi iblis. Satu. Dan disuruhkan barang yang tiada kendaki. Allah Ta'ala suruh iblis beriman, tapi bukan kehendak Allah Ta'ala supaya iblis ni disuruh iblis ni supaya taat, tapi kehendak Allah Ta'ala iblis tak taat. Kata dia, yang ni bodoh, yang ni safih. Satu, kalau tengok sekali lalu golongan sesat ni, kalau dia berhujah, kalau duk dengar hujah puak-puak sesat je, jadi sesat je jaga kan. Pasal dia ada munasabah disebut tu. Satu, orang sesat ni dia bukan sesat sebarang sesat, dia ada jalan yang cara berfikiran dia, pada dia itu adalah logik dan munasabah pada dia. Kau tengok sekali lalu macam okey lah, betul kan. Ada pula Allah Ta'ala, dia memang nak iblis jadi iblis, tapi dia tak perintahkan iblis jadi iblis. Allah memang nakkan Fir'aun jadi Fir'aun, tapi dia tak perintahkan Fir'aun jadi Fir'aun. Memang macam tu kan. Pada Mu'tazilah itu bodoh nama dia. Ada pula Allah Ta'ala perintahkan Fir'aun suruh beriman, tapi Allah tak kenaki Fir'aun jadi beriman. Kata dia ni bodoh. Pula bodoh pula. Memang Allah Ta'ala perintah urusan dia macam tu. Memang Allah Ta'ala tak perintahkan kufur. Memang Allah Ta'ala suruh Fir'aun beriman dengan dihantar Nabi Musa. Dan tak berimannya Fir'aun dengan Musa tu adalah memang kehendak Allah Ta'ala. Memang Fir'aun tak beriman walaupun datang Nabi Musa. Bukan saja Nabi Musa, bersama Nabi Musa abang dia Nabi Harun, bersama dengan tu bawa mujizat, sampai ahli sihir yang didatang tu pun tergugat, tetap tak beriman juga. Memang kehendak Allah Ta'ala ke? Mestilah kehendak Allah Ta'ala. Tapi Allah suruh tak supaya jadi kufur tu? Tak ada. Bahkan kalau tengok suruhan tu, memang sungguh-sungguh. Jadi pastikan ada boleh beza dan mengenal pasti dan faham dengan elok-elok perbezaan antara iradah dan amar tu. Dia tak berlaziman antara dua perkara. Tak semestinya bila orang Ta'ala suruh, di situ ada iradah, dan tak semestinya bila ada iradah, di situ ada suruhan. Tak. Dia tak berlaziman. Jadi kata dia, suruh barang yang tiada dikendaki itu sapih, bodoh. Asal terjemah sapih itu bodoh, sia-sia, tiada berguna. Ui. 3 kali dia taukid tu. Bodoh, sia-sia, tak berguna. Lagi, bahawasanya diseksa atas barang yang dikendaki itu zalim. Allah Ta'ala perintah Abu Jahal beriman tak? Perintah lah. Tapi beriman tak Abu Jahal? Tidak. Dia perintah. Ini hujah Mu'tazilah hari ni. Dia perintah supaya beriman, tapi kehendak dia Abu Jahal tak beriman. Lepas tu dia seksa tak? Nanti akhirat esok Abu Jahal seksa. Zalim kata dia. Ini cara pemahaman Mu'tazilah. Kaedah kita macam mana? Allah tak pernah perintah suruh kufur, Allah suruh beriman. Hatta pada Abu Jahal, di atas pentadbiran dia, dia beri Abu Jahal apa yang dia beri, nisbah berlaku pada Abu Jahal, dia tak beriman. Di atas tak beriman itu, memang itu kehendak Allah Ta'ala, ketentuan dia. Tak beriman yang Abu Jahal, pandang pada sudut apa yang tak beriman berlaku pada Abu Jahal tu, dia tak ikhtiar dia sendiri yang pilih. Dia tak mau beriman. Dengan sebab tu diseksa akan dia. Yang ni bukan zalim, inilah adil apa dia. Itu ahli sunnah. Bab-bab macam ni memang kena bagi ada berfikir, cara berfikir yang betul tu. Tu yang prinsip dah fikir betul ni
Beza antara iradah dan amar. Dia punya prinsip itu. Kalau duk faham, ada berlaziman antara dua tu. Bila kata orang Ta'ala nak, mesti orang Ta'ala suruh. Bila orang Ta'ala tak nak, yang dia tak suruh. Tak. Suruhan, larangan dengan iradah ialah dua benda yang berbeza. Orang Ta'ala perintahkan Abu Bakar beriman. Orang Ta'ala jadikan Abu Bakar beriman. Orang Ta'ala perintahkan Abu Jahal beriman. Orang Ta'ala atas kehendak dia tak nak bagi jadi Abu Jahal beriman. Walaupun Abu Jahal diperintahkan untuk beriman. Jadi kena faham beza antara iradah dan amal. Saya nak sebut tang keyword tu. Jadi Mu'tazilah ni jadi faham masalah macam mana? Pasal dia tak faham antara dua konsep. Satu, kita belajar ni mesti disiplin atas sebut ulama ahli sunnah wal jamaah. Perhati elok-elok punca-punca sesat tu tahu mana. Yang ni kita sebut Mu'tazilah kan. Tak, saya lanjut sikit. Wahabi boleh sesat pasal apa? Gedi-gedi nak faham juga ayat zahir tu, ayat mutasyabihat tu, supaya nak faham macam mana kaedah faham ayat zahir. Tu masalah ni. Ulama ajarlah macam mana nak selesaikan ayat mutasyabihat. Zahir tak boleh dipegang, lalukan saja. Beriman dia ayat Quran yang ayat Quran. Kalau ikut terjemah untuk Ustaz Usik, dia mesti ada makna. Habis-habis tak reti apa makna dia, wallahu alam. Sudahlah. Dia tak nak macam tu. Dia bagi alasan, takkanlah Quran tak ada makna, mesti ada makna, mesti ada rahsia orang dalam yang hantar. Takkan kita nak biarkan makna Al-Quran kosong tanpa ada makna? Itu taktil lah tadi. Betul macam mana? Kita mesti tak takwil, tak taktil. Betul macam mana? Allah ada muka, muka lah. Muka yang layak dengan dia. Dia gede-gede kan nak faham muka tu. Betul, sesat tu. Itu saya beri contoh ke Wahabi tu. Pasal dia tak nak ambil prinsip. Ulama ajar kita, ulama ahli sunnah ajar. Prinsip, metodologi, kaifiat ta'akul, berfikir. Kaedah pemikiran yang sepatutnya kena ada kat kita. Prinsip pada ayat Quran. Nak buat macam mana? Khasnya pada ayat-ayat mutasyabihat. Ni pun sama ni. Macam mana nak buat di atas isu Allah Ta'ala tak kehendak. Dengan yang ni orang Ta'ala suruh. Ada larang, ada suruh. Dengan iradah. Kau tak faham prinsip ahli sunnah wal jamaah, macam ni Mu'tazilah. Boleh? Tu dia kata Allah Ta'ala diseksa atas barang yang dikenaki itu zalim. Allah yang memang nak Abu Jahal tu jadi Abu Jahal, itu diseksa Abu Jahal. Prinsip Mu'tazilah dia kata tu zalim. Kaedah kita ahli sunnah pula zalim pula. Ikut dia. Apa yang ditentu. Lepas tu, yang tu dia nak seksa. Ikut dia. Seksa tu pun ikut dia. Bagi nikmat pun ikut dia. Takkan ada berlaku sesuatu ni yang luar daripada kotak iradah Allah Ta'ala. Tu saya duk terpakai bahasa luar kotak hari ni. Baik. Dia kata lagi, padahal Allah Ta'ala maha suci daripada yang demikian itu, mustahil Allah Ta'ala zalim, begitu juga mustahil Allah Ta'ala sapih, sia-sia, tak berguna. Itu Mu'tazilah punya akal tu bahasa kita lah. Kita menggunakan bahasa itu. Sebenarnya itulah nafsu yang ada pada Mu'tazilah. Bahasa mudahnya itulah tak fahamnya Mu'tazilah. Dia tak prinsip iradah dengan amar, suruh, amar nahi pada Allah Ta'ala. Maka dijawab atas segala mereka itu oleh segala ahli sunnah. Macam ni jawab. Pertama, bahawasanya yang demikian itu, yang ni perkataan ditulis ni tak apa jelas. Tengok apa benda tu, saya pun tak perhati. Situ tulis baca apa cik lah. Oh, tiada. Dal tu duduk awal. Bukan ditialang. Oh, tiada dibilangkan. Oh. Okey. Itu betul?
tiada dibilangkan akan dia. Tengok sekali tu dal duduk depan tu langkan akan dia. Tiada dibilangkan akan dia. Tulis betul kan kita tengok 2, 4, 5 baris pada bawah tu. Ingat teleng kan akan dia apa benda ni. Tiada dibilangkan dia jahat. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala memang kedaki iblis jadi iblis, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan iblis jadi iblis. Dengan Allah Ta'ala perintah iblis suruh taat, usjudu li Adam. Lepas tu dia seksa. Yang ni bukan jahat. Yang jahat siapa? Siapa suruh tak mau taat? Allah Ta'ala perintah Abu Jahal untuk beriman. Perintah suruh beriman. Memang Allah Ta'ala di atas apa ketentuan dia. Memang Abu Jahal tak beriman. Itu ketentuan dia. Tapi dia hantar tak Nabi Muhammad. Sempurna tak mujizat Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah. Dalil yang menunjukkan bahawasanya Muhammad SAW ni benar ialah Nabiullah Rasulullah. Kuat sangat tak? Sangat kuat. Istilahnya kalau nisbah cahaya terang menderang, tapi dia kata gelap lagi. Salah apa? Takkan salah Allah Ta'ala menentukan dia? Salah siapa? Salah di atas Abu Jahal lah. Yang kata kamu tak beriman apa? Di atas sahabat-sahabat tu pasal dia pak menakan, pasal dia ada pangkat, pasal dia jadi pembesar, takut hilang kuasa, takut hilang pengaruh. Nanti pengaruh pergi kat Muhammad. Kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad ni, yang tu benda-benda yang menghalang dia. Lepas tu kena seksa. Zalim ni? Ini bukan jahat. Ini bukan zalim. Memang sewajarnya macam tu. Baik. Tu, tiada dibilangkan dia jahat atau sia-sia. Yang ni bukan sia-sia. Allah Ta'ala, dia memang kendaki iblis jadi iblis, tapi dia tak perintahkan iblis jadi iblis. Dia kata dia sia-sia pula. Sia-sia pula. Di atas apa ketentuan Allah Ta'ala tentu. Kan? Tapi di atas apa, ada suruhan, ada larangan, yang tu pentadbiran cara pengurusan dia. Jadi jangan campur aduk antara Allah, sifat dia, ilmu dia dan ketentuan dia dengan proses sabab musabab yang ada pada makhluk. Jangan campur aduk tu. Selalunya campur aduk tu yang jadi celaru nak faham. Berlaku benda jahat, itu campur aduk dengan iradah Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala nak benda jahat? Itu. Kaedah kita mesti semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Hatta kalau orang kafir tak beriman sekalipun, memang Allah Ta'ala kendaki dia kafir, satu dia kafir. Tapi Allah Ta'ala tak perintahkan kafir. Jadi jangan campur aduk antara kehendak Allah Ta'ala tu dengan proses hukum, amar, perintah, suruhan, larangan yang berlaku. Yang ni adalah proses hukum hakam, proses makhluk punya proses. Jangan bingungkan diri dengan apa yang sabit pada ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Boleh? Faham? Kita buat apa? Yang ni kalau ikut jangan kata orang kafir. Orang Islam kita pun banyak pening bab ni. Takkan Allah Ta'ala menentukan dan mentakdirkan aku macam ni? Apakah salah aku? Macam-macam benda ni bersoal tu. Kalau tak belajar dalam bab macam ni, itu yang walaupun lahir daripada orang Islam, pasal ilmu ni kena belajar, bab beriman kena belajar. Bila tak faham perjalanan agama macam mana, perjalanan iman macam mana, atau kita bicara ni perjalanan iradah macam mana, perjalanan amar macam mana, walaupun beranak di kalangan orang Islam, tak takut pahaman tak cara orang Islam, pahaman cara orang kafir. Inilah bahaya dia jahil, bahayanya bodoh ni ya. Itu buat agama ikut kepala otak sendiri. Tu akal tu ikut kepala otak sendiri, ikut nafsu je. Memang sesat. Na'udzubillah. Jadi kaedah kita ahli sunnah wal jamaah macam mana? Dijawabkan demikian itu, tiadalah dibilangkan jahat atau sia-sia, dan tiadalah dikatakan tiada berguna, dan tiadalah dikatakan ataupun zalim dengan nisbah kepada Allah Ta'ala. Nisbah Allah Ta'ala tak panggil yang tu sia-sia, zalim, sapih, tak berguna. Tidak sama sekali. Siapa? Allah, dia Tuhan. Macam mana? Ikut dia nak buat apa? Kalau saya lah, kalau kata ini atas amanah kat saya, katalah saya owner tempat ni kan, ikut saya lah, saya nak buat apa sini, saya nak buat apa sini, rumah saya nak buat besar ke, nak buat kecil ke, nak buat buruk ke, nak cat kuning ke, nak cat biru ke, nak cat merah ke, yang ni saya nak biarkan sawit ke, saya nak kosongkan belakang ni ke, saya nak buat redap depan ni ke, belakang ni ke,
nak berbual nak depan ke? Ikut aku lah, tempat aku. Oh, sikit lah kan. Kalau saya nak sebut dalam konteks tu kan, saya ngaji dulu ada tok guru ajar macam ni, dari sibah berfikir. Pengarah filem, dia nak bagi arahan. Hang, tengok muka jadi keruk. Okey. Hang jadi keruk. Yang ni muka jadi hero. Yang ni jadi heroin. Yang ni jadi orang awam. Dia pilih karakter tu dan dia buat. Orang duk tengok berlakon tu, yang ni jahat ni. Soal, pengarah filem yang duk mengarah orang ni jadi jahat tu, jahat ke orang mengarah filem ni? Saya pengarah filem, ikut saya nak siapa saya nak jadikan hero, siapa nak jadikan keruk. Orang duk tengok dia keruk, tapi jahat. Nisbah orang duk tengok jahat lah. Tapi nisbah orang yang mengarah, di atas cerita yang duk berlaku, nampak jahat lah dia. Di atas saya punya arahan, apa pula saya lantik, saya bagi dia pegang karakter sebagai keruk, apa pula saya jahat pula? Atas arahan saya lah. Kau buat bengih lagi, muka kau jadi rupa kuda lagi, nyongel lagi, gelak lagi, buat jahat lagi, tindas orang lagi, action. Takkan salah saya? Salah ke saya? Saya akan katakan ini pengarah terbaik sekali, betul tak? Buat filem boleh pula faham macam tu. Bengong. Buat ketuhanan nak menyalahkan orang Ta'ala. Tak mungkin orang Ta'ala buat macam tu. Dah pula. Boleh faham? Jadi orang Ta'ala pengarah dia, director. What he want to ask, apa yang dia nak suruh, apa dia nak larang, atas dia lah. Boleh? Karakter apa dia nak bagi? Nak bagi karakter Abu Jahal, nak bagi karakter Nabi Musa, nak bagi karakter Fir'aun, nak bagi karakter Iblis, ikut dia lah. Nak bagi karakter malaikat, ikut dia lah. Okay, macam tu kan? Di atas kita tengok, ni Iblis, ni malaikat, ni Abu Jahal, yang ni sahabat, ni tabi'in, ni wahabi kan? Contohlah kan? Di atas kita tengok karakter yang ada, kita menghukum dengan karakter, betul nak campur aduk pula. Apa pengarah ni buat macam ni? Apa nak persoalkan tentang pengarah? Kau tengok cerita, kau cerita buat cerita lah. Yang tu kot bahasa mudahnya. Tu dia kata, semua ni tak dibilangkan dia jahat atau tiada berguna atau sia-sia atau zalim, nisbah kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiadalah ditanya orang akan dia daripada apa jua pekerjaannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yuf'alun. Itu Quran. Allah Ta'ala kata apa? La yus'alu amma yaf'al. Tidak dipersoal Allah Ta'ala dia atas apa dia nak buat. Betul tak? Dia nak jadikan iblis, nak jadikan malaikat ke? Kenapa dia jadikan kita manusia? Kalau dia jadikan kita lembu ke sana, raya korban kena sembelih, habis. Akhirat esok tak kena tanya. Ni tengok jadi manusia. Pula tu ditakdirkan dengan bahasa itu kan. Duduk macam ni, masyarakat yang ni tak mengaji, jadi orang bodoh, ikut ahli maksiat, ikut nafsu, tak mau taubat, mati pula dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Contohnya lah kan. Untuk nak bersoal, ya Allah, kenapa kau jadikan aku manusia? Kalau kau jadikan aku haiwan? Macam tu kan? Ya, apa pula? Kita nak bersalahkan orang Ta'ala apa dia jadikan kita? Dah dijadikan kita manusia, kau bertindaklah sebagai manusia. Yang kau ikut perangai haiwan, kau buat apa? Jadi tak dipersoal Allah Ta'ala apa yang dia buat. Itu apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita lah yang akan dipersoal. Jadi jangan persoal lah mengapa Allah Ta'ala buat gini. Kenapa dia wajibkan kita sembahyang? Payah je, subuh-subuh. Nak tidur panjang sikit pun tak boleh. Siang je kena jaga, subuh kena jaga. Kalau boleh tidur sampai hari sampai 10 pagi, kau sedap, ikut belotak kau macam tu lah. Tak dipersoal pada Allah Ta'ala dia atas nak wajibkan kita apa-apa ke, larangan apa-apa ke, tapi wahum yusalun, kita lah yang akan dipersoal. Jadi pastikan mengaji syariat, mengajikan hukum hakam Allah Ta'ala, letakkan diri di atas taat, imtisal awamirillah, junjung perintah dia, tinggalkan larangan dia. Itu kewajipan kita kan? Jangan persoal kenapa diwajibkan puasa. Kalau makan dia berterusan kan bagus. Dan jangan tak tahu, setiap perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala yang disyariat dekat kita, semua ada hikmah dan rahsia. Takkan ada yang sia-sia. Itu prinsip lah. Satu, tak dipersoal apa ke Allah Ta'ala, atas kita bicara, tak dipersoal apa iradah dia.
Apa ketentuan dia? Kita pun bukan tahu apa iradah dia dan apa ketentuan dia kat kita. Tapi kitalah yang akan bersoal. Di atas kita yang akan bersoal, kita nak buat apa sekarang? Apa tindakan kita sekarang? Jadi kat kita lah yang ditaklif tu. Tak dipersoal pada Allah Ta'ala apa ditentu. Semestinya dah sabit pada dia, apa pada ilmu dia dan iradah dia, apa yang dia nak. Takkan dia jahil lagi. Subhanallah, subhanallah. Itu yang kita ahli sunnah wal jamaah. Atas dakwaan dia kata yang ni jahil, ni sia-sia, yang ni tak terpakai, ni siapa yang ni bodoh. Macam mana? Subhanallah, Allah Ta'ala tak satu pun macam tu. Dan setiap apa Allah Ta'ala urus, tak dinisbahkan pada dia jahil, bodoh apa sikit pun. Subhanallah. Allah tak dipersoal apa yang dia buat, tapi kita lah yang akan dipersoal. Persoalah diri kita, kenapa tak boleh buat apa yang Allah Ta'ala perintah suruh buat. Iblis, jangan disalahkan Allah Ta'ala. Memang dia menyalahkan Allah Ta'ala pun kan? Kenapa kau sesatkan aku? Dia kata kau sesatkan aku ni, kau panjangkan umur aku. Itu iblis punya perangai. Nabi Rasulnya perjalanan macam mana? Walaupun sangat taat, berkorban macam-macam jiwa, raga, harta benda, harta diri dia untuk jalan Allah Ta'ala, masih dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Jadi ikut perjalanan Nabi. Jangan persoal apa Allah Ta'ala ketentu kat kita. Itu atas nama iradah dia. Jangan persoal apa Allah Ta'ala tentu kat kita. Tapi apakah yang kita buat untuk menyelesaikan apa ketentuan dia kat kita. Yang tu kena mari. Muhasabah di atas apa tindakan kita di atas apa yang berlaku. Bukan muhasabah kita persoal kenapa ya Allah kau bagi ke aku macam tu. Bukan. Dengar elok tu. Jadi kaedah kita di atas prinsip Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kenapa juga ayat Quran tu? Satu. Kalau boleh ingat tu baguslah. La yus'alu amma yaf'al, tidak dipersoal pada Allah Ta'ala apa saja dia buat. Dia nak bagi yang ni mati, yang ni hidup dia. Yang ni umur panjang. Macam Mahdi tu panjang pula umur dia, sehat pula tu. Yang ada tutup guru kita muda-muda dah meninggal. Dah tak boleh ngajar. Ada yang hilang penglihatan, pendengaran. Contohnya kan. Yang orang tua ganyot tu hidup lama pula tu, sihat pula tu. Bercakap macam-macam lagi. Tu pun bunyi kata nak lantik jadi Perdana Menteri. Ya Allah. Contohlah kan. Tak dipersoal di sebab apa Allah Ta'ala tentu. Kita pun bukan tentu, kata Allah Ta'ala. Kat kita apa? Apa yang sepatutnya nak buat? Nak pilihan raya ke apa? Macam ni. Siapa nak dilantik? Jangan persoal apa Allah Ta'ala dah tentu, nak tentu. Tapi kat kita punya persoalan, yang orang ni layak tak layak untuk jadi pemimpin aku. Contohlah dalam konteks pimpinan. Jadi tiada ditanya orang akan dia pada apa Allah Ta'ala buat daripada apa jua pekerjaan Allah Ta'ala. So, kalau asal yang tu terjemah Quran tu, tapi dia tak sebut Quran. Quran sebut la yus'alu amma yaf'al, sambungan belakang dia wa hum yus'alun. Kitalah, makhluklah yang akan dipersoal. Jadi jangan pertikaikan apa Allah Ta'ala tentu dia buat, apa iradah dia, apa yang sabit pada ilmu dia, apa yang taksis dia kepada kita. Tapi wa hum yus'alun, kitalah yang akan dipersoal. Itu apa? Bersiap sedia dengan akidah kita dan untuk taat pada Allah Ta'ala setiap masa dengan situasi yang ada. Macam tu lah dia punya prinsip tu. Kita tengok kena COVID sekali lagi. Arus ke berapa tak tahu lah kan. COVID 4.0. Pasal apa ni? Dah boleh merentah negeri lah, apalah. Dengan harapan dah cucuk 2 vaksin. Ni ada dos penggalak pula. Dengan itu boleh dapat kehidupan cara normal balik. Contoh lah kan. Tengok lagi teruk, ramai lagi orang mati. Kena PKP 4 lah. Contoh lah kan, 4.0. Macam mana? La yus'alu amma yaf'al. Tapi dalam kena macam tu, apa taat kita nak buat? Dia orang kata ni Dajjal dah dekat dah ni. Kalau gitu. Sebelum ada Dajjal ke ada Dajjal, yang penting engkau tu macam mana? Engkau tu macam mana? Sepanjang jaga tak? Zikir, baca Quran, taat, ngaji, okey tak? Kehidupan sivil tak sivil? Banyak buang masa ke banyak dengan Allah Ta'ala? Jangan salahkan masa keadaan, tapi salahkan kita yang hanya ikut perasaan.
Tidak memandang kepada apa perintah Tuhan. Tidak melihat apa yang Rasulullah SAW suruh dan anjurkan. Okay. Itu yang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan bermula hikmah serunya dan tegahnya tanda percubaan. Okey. Situ penting. Jadi yang terakhir belakang kita bicara ni isu iradah dengan suruhan dan larangan. Mu'tazilah punya satu dah dijawab dengan ahli sunnah. Satu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah prinsip kena faham karahah mustahil pada Allah Taala. Atas nama zuhul ke, atas nama ghaflah ke, bitabi'i ke, ataupun bita'lil ke. Cuma ada pembahasan halus sikit dengan dalam matan kitab tu, nak panggil yang ni min haitsu ta'alluq iradat ataupun min haitsu zat iradah tu sendiri. Yang tu halus lah. Saya pun malas nak bicara situ. Pasal halus sangat. Kadang kita pun tak faham mana lagi nak sebut tu pun rasa susah. Yang saya baca gitu je. Tak pernah nak faham nakid apa dia sebut. Jadi faham tu dia nakid lah. Iradah lawan dia karahah. Karahah dengan mana? Adami iradah. Dia nakid lah. Atas bahasa kitab ni disebut nakid. Kalau ikut faham tu dedit. Tu pun saya tak telaah apa lagi. Taklah saya nak tengok kitab. Tengah ada urusan kerja apa kita tengok. Nak semak-semak tu. Kod nanti belakang nanti. Dia akan sebut juga prinsip deep nakid ni. Kita boleh buat rumusan. Dan recall balik apa yang kita dah belajar. Ingatkan balik. Mungkin saya akan buat rumusan tu. Sebenarnya kod saya tersilap istilah ke apa ke apa. Selama tak perhati bab tu. Tak bicara pula. Tak muzakarah pula. Ni buka balik. Benda lama bertutup. Tak terbuka. Berabuk habis. Kena refresh balik. Untuk ada benda-benda yang dah berkarat kena cuci ke apa. Ada benda-benda yang terlepas pandang tu. Rasa macam faham betul lah. Rupanya ada silap itu disebah istilah did dan nakid tu. Yang tu kita akan tengok mula kemudian insya-Allah. Yang terdekat kita bicara pastikan perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah khasnya antara isu iradah dengan adami iradah tu satu, dan antara iradah dengan amar dan nahi. Atas kadang ulama sebut ringkas disebut iradah dan amar. Tak berlaziman antara dua tu. Bahkan ada iradah tak ada amar, ada amar tak ada, dia ada. Macam mana kita belajar dalam bab iradah tu? Nak sebut panjang kan. Sekali lalu ada dah sebut. Rujuk balik, bab iradah baca balik. Memang kita bicara dah bab tu. Selesai dengan bab tu, tengok sini tak ada masalah. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Soalan kalau ada sekitar apa kita bicara? Adakah pada kita ni ada usaha dan ikhtiar jalan keluar walaupun jalan walaupun semua terdekat Allah, tapi pada kita Allah bagi ruang ada usaha kita ada maksud. Jadi soalan dia tak mana? Apabila faham salah faham, apabila Allah tentukan suatu kita tak ada jalan keluar. Ya. Adakah pada kita ni adakah pada kita ni Allah bagi lagi ruang iaitu usaha dan ikhtiar. Ada salah faham kat kita ni, bila Allah Ta'ala tentu, bila Allah Ta'ala dah tentu, macam mana? Tu tak ada jalan keluar. Kita faham macam tu. Memang macam tu punya perjalanan tu yang jadi sewil salah faham tu. Kan? Allah Ta'ala dah tentu macam ni. Macam ni, tak bertukar lah. Ni mesti ketentuan Allah Ta'ala macam ni. Kalau kita faham macam tu, masalah. Kaedah kita memang ketentuan Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala tentu, kita pun tak tahu. Kaedah kita bukan apa ketentuan Allah Ta'ala tu, ambil telan apa ketentuan Allah Ta'ala tu tanpa membuat sebarang tindakan di atas apa yang duk berlaku. Bahkan kaedah kita macam mana? Apa yang duk berlaku tu, gunakan apa yang Allah Ta'ala beri untuk kita selesaikan apa perkara yang sedang dihadapi. Yang tu yang istilahnya taklif usaha ikhtiar tu. Jadi salah fahamnya selalu berlaku tak mana? Terus kata ni ketentuan Allah Ta'ala.
Nak tak nak, suka tak suka, macam ni lah kita. Tak. Bukan macam tu kaedah istilah faham ketentuan Allah Ta'ala tu. Bab ketentuan, memang kena faham semua ketentuan Allah Ta'ala. Kat kita bukan tugas kita nak melihat apa ketentuan Allah Ta'ala atas kita. Tapi apa yang sedang berlaku, kewajipan kita tengok, perhati, fahamkan. Lepas tu, engkau kena bertindak dengan apa yang sepatutnya. Contohlah kalau saya sebutkan, masih isu-isu kita lagi lah, isu COVID contoh. Dan tengok Arab Saudi lah misalnya. Boleh berjoget apa-apa karyat, boleh buat pesta ni, kita tengok serabut tanah haram pun. Dia kata ni tanda alamat-alamat Dajjal nak sampai tak lama dah. Dunia dah nak kiamat tak lama dah. Satu hal tentu. Sembahyang Masjidil Haram dah rapat-rapat itu hal. Okey. Fenomena tu bawa oleh masyarakat kita, tengok balik kampung boleh dah, makan kat kedai boleh dah, kan? Sebab ada 2 dos. Tapi masjid masih ada yang kunci pintu lagi. Masih ada komat tutup pintu lagi. Orang lain tak boleh masuk. Dah habis sembahyang mau buka pintu orang boleh masuk. Ya Allah. Masih lagi padahal sebaik sejahtera ada lah. Contohlah kan. Ambil nama lagi, ambil suruh ke tet. Apa benda sikit lah kan. Bukan kita bertikai di atas apa ketentuan Allah Ta'ala. Memang mesti berlaku apa berlaku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mana ada yang di luar daripada kotak iradah. Itu kat Allah Ta'ala. Kat kita macam mana? Kau tengok nilai, tambah pula contoh, dah ambil 2 vaksin, kamu ramai mapuh lagi. Baik tak payah ambil vaksin. Memang macam tu kan. Tu dia nak cadangkan dos ketiga pula. Apa tak berakal. Sikit lah bahasa itu. Dia pun rupanya tak suntik satu pun lagi. Kurang ajar betul. Tu. Kalau saya sebut itu kan. Kasarlah sikit bahasa-bahasa itu. Tapi apa benda kau buat ni? Engkau duk paksa-paksa orang supaya buat, nak ambil. Tapi engkau sendiri pun tak ambil. Engkau sendiri pun kata dia, pada saya belum bersedia lagi untuk mengambil vaksin. Dia pun belum sedia. Pasal bahkan dia berbangga pula. Kita berbangga pasal apa? China, kalau dia sebut kan, Malaysia telah dipersetujui untuk jadi bahan kajian untuk dos ketiga. Seronok pula jadi tikus makmal, kena cocok. Untuk tengok apa hasil dia esok. Tunggulah. Jadi bangga pula kita rakyat Malaysia, orang Malaysia telah dipilih untuk jadi sebagai bahan ujian pada dos ketiga. Baguslah kau. Apa tak ada akal. Jadi kaedah dia bukan kita memahamkan ni ketentuan Allah Ta'ala seolah-olah tak ada jalan keluar, duk matu bodoh gitu ya. Kaedah kita macam mana? Apa yang berlaku, gunakan apa yang ada yang Allah Ta'ala anugerah kat kita, macam mana? Selesaikan dia. Yang tu memang prinsip-prinsip kita macam tu. Jadi masalah salah fahamnya, apa yang ada tu terima je lah. Macam tu. Tu bahasa macam tu dia nak jadi Jabariah dari sudut tak melakukan usaha dan ikhtiar. Macam bulu ditiup angin, terima je lah. Cocok vaksin, cocok lah kan. Sagi lawan kena tukar tempat kerja pula, ambil tindakan tata tertib pula. Bagi je lah. Cocok je pun. Contoh pula dengan itu. Semak, bahas, bicara. Ada benda yang kena berhati dan jaga dalam bab macam ni. Kadang-kadang sewil sampai ke mufti. Sikit ke situ kan pasal. Pasal memang ada orang sewil boleh jadi mufti. Satu saya kata sewil sampai ke mufti. Orang awam kadang cara pemikiran ni bagus lagi. Okey, hadan Allah. Maksudnya memang saya jawab soalan tu dah rasanya. Jadi hati-hatilah jangan jadi salah faham. Pasal berlaku ni selalunya dia campur aduk antara kita ada usaha ikhtiar, lepas tu terpahamkan Allah Ta'ala punya tentu, lepas tu jadi beku, tak buat apa-apa. Pasal apa? Ni Allah Ta'ala dah tentu kat aku. Contoh misalnya kan, kita umur 40, minang contoh, orang tak terima, tak kahwin lah. Allah Ta'ala dah tentu aku tak kahwin. Bukan kerja kita tu nak fikir ketentuan Allah Ta'ala aku tak kahwin. Kau buatlah diri kau yang melayakkan untuk kau minang nanti orang lain. Orang akan terima pinangan kau. Itulah kau jadi lah. Kan? Bagi segak sikit.
misai janggut ni, misai duk tutup benda petai. Pakai berserembe. Duit pun tak ada. Kerja apa? Banyak menganggur banyak buang masa. Badan gemuk ke depan, perut boroi. Contoh, kerja pun tak ada. Siapa terangi kau? Dalam muka pun tak ada. Kemahiran pun tak ada. Jadi kata, inilah ketentuan Allah Ta'ala, aku takkan berkahwin selama-lamanya. Yalah bodoh apa gitu. Engkau yang bagi hukum macam tu. Kau bukan tahu apa hukum Allah Ta'ala kat atas kau. Kau tu buat macam mana? Ubah kau punya cara hidup. Itu yang antara perkataan ulama tu, syarahan ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Prinsip dia mesti macam tu, pasal la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Tak dipersoal apa orang Taala buat kita. Tapi kat kita ni akan dipersoal. Tahu apa? Apa kau nak buat? Dan kau nak kahwin macam ni. Duit ada. Nah, duit tak ada. Apa itu? Takkan kau buat bodoh je. Contohlah kan. Jadi bertindaklah dengan apa yang sepatutnya bertindak. Jangan hanya menyerahkan kepada takdir. Nanti dia akan jadi masalah Mu'tazilah, Jabariyah. Over pula sampai tak mengasingkan antara Allah Ta'ala dengan benda-benda yang nama buruk, sedangkan baik buruk semua ketentuan Allah Ta'ala, asingkan pula jadi Mu'tazilah pula. Dia hati-hatilah situ. Lain? InsyaAllah sambung kita. Bermula hikmah serunya dan tegahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jawil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.